agaknya zaman ini ke tak? Entahlah, kita tengok dulu. Kita cek dulu. Zaman ini ke bukan? Hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu. Kamu tu siapa? Kita lah. Kita tu siapa? Umat Islam. Seluruh dunia ini datang mengerumuni kamu. Apa kata mengerumuni? Datang ramai-ramai rumun kita ni. Mengerumuni kamu seperti orang-orang yang kelaparan mengerumuni hidangan mereka. Dalam hadis lain dia kata seperti orang kelaparan mengelilingi satu dulang yang berisi makanan. Makanan tu umat Islam, yang keliling tu orang kafir. Yang mengelilingi makanan tu dalam dulang tu apa? Umat Islam. Makanan tu umat Islam. Orang keliling makanan tu apa dia buat dia? Apa dia buat dia pada makanan tu? Tengok aja ke? Apa dia buat dia? Makan aja. Bukan makan aja. Ada yang nyubit, ada yang nyolek, ada yang meramah, ada yang ngetuk-ngetuk. Kalau sup tu ada tulang ya. Tulang tu apa buatnya? Isap-isap macam itulah. Apa saja dia nak buat pada makanan tu. Kalau daging apa buat? Dia potong-potong dengan pisau. Kalau nasi apa buat? Dikepek. Itulah makanan. Suka dia lah nak buat apa? Kita di dalam dulang tu, apa saja nak dibuat orang kafir tu, memang senang saja mereka lakukan. Akan sampai masanya sebegitu. Kita tengok masa ini ke bukan? Sudah sampai ke belum masa itu? Udah ya? Udah katanya. Kita tengok dulu. Seperti orang yang kelaparan, lapar pula tu. Bukan tengah kenyang. Kalau tengah kenyang kita tengok barang makanan macam mana? Tak ada selera nak makan, makan lezat. Betulnya. Kalau lapar, alhamdulillah ustaz, makan lezat. Macam itulah. Tamak dia menghadapi makanan tu. Salah seorang sahabat bertanya, apakah kerana kami sedikit pada hari itu? Adakah kerana bilangan orang yang beriman pada hari itu sikit? Benar ya Rasulullah. Jawab Nabi apa? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu ramai sekali. Ramai benar kamu ketika itu. Hari ini ramai ke sikit orang Islam dalam dunia ni, tuan-tuan dan puan? Ramai ke sikit? Ramai, berbilion-bilion orang. Tahu? Bukannya sikit. 1/5 daripada penduduk dunia agamanya Islam. Di Turki tu aja, di Istanbul aja 20 juta. Dalam satu bandar 20 juta umat Islam di Istanbul. Punyalah ramai. Di China orang Islam tak 50 juta ke berapa? Orang Islam yang ada di negeri China tu. Majoriti memang orang kafir. Tapi orang Islam bukan sikit, ramai. Di Arab Saudi majoritinya Islam. Di Syria orang Islam. Di Jordan orang Islam. Di Iraq orang Islam. Di Afrika Utara orang Islam. Di Nigeria orang Islam. Di Liberia banyak orang Islam. Di Eropah pun ada juga orang Islam. Ramai. Jawab Nabi, bahkan kamu pada hari itu ramai sekali. Tapi ada tapinya. Tetapi kamu seperti buih yang dihanyutkan oleh banjir. Kita ni ramai tapi macam buih. Buih kuat ke tak kuat? Tuan-tuan, buih kuat ke tak? Agak-agaknya Tuan Zainal, buih tu kalau berlaga dengan kapal, siapa menang? Buih ke kapal? Hancur buih tu. Okeylah kapal tu kuat benar. Buih berlaga dengan sampan, siapa menang? Siapa menang? Kalah juga buih. Buih berlaga dengan rakit, siapa menang? Menang juga rakit. Itu semua yang kuat-kuat belakang dia. Buih berlaga dengan bot, siapa menang? Bot juga menang. Okeylah, ini paling tak kuat. Buih berlaga dengan lidi. Lidi tu dia hanyut, tu berlaga dengan buih, siapa menang? Lidi ke buih? Lidi itu lagi menang. Begitulah umat Islam hari ini. Ramai. Di Timur Tengah tu semuanya Islam belaka.
Ya, orang Yahudi ada berapa kerat di Israel tu? Sikit ke ramai orang Yahudi? Sikit. Tapi mereka mengganyang orang Islam macamlah musuh-musuh, macamlah orang lapor yang mengelilingi dulang yang berisi makanan. Macam itu yang berlaku hari ini. Ya. Dihanyutkan banjir seperti buih yang dihanyutkan banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. Musuh dah tak takut dengan umat Islam. Nanti kita huraikan insya-Allah ya. Dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit wahan, al-wahnu, nama penyakit yang kita hidapi sekarang. Ya. Kita semua ini akan menghidapi penyakit al-wahnu. Kata Nabi ni ya, jangan menyolang mata tengok saya. Ni bukan dari saya ni. Siapa cakap ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak marah Nabi, jangan marah saya. Ya. Sahabat pun bertanya. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu ya Rasulullah? Wa mal wahnu ya Rasulullah? Tanya sahabat kepada Nabi. Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa kata hubbud dunya? Kasihkan dunia dan takut mati. Itu penyakit orang akhir zaman. Tadi saya tanya siapa nak mati, tak ada seorang angkat tangan. Ya. Udah tahu tu kalau mati dalam majlis ini, mati masuk mana? Masuk syurga pun tak nak juga. Ya. Itulah yang berlaku akhir zaman ya. Tengok. Hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu seperti orang-orang yang kelaparan mengerumuni hidangan mereka. Cuba tengok hari ini. Realiti kehidupan hari ini. Ya. Di mana yang orang Islam tidak ditindas? Cakap apa? Sebut mana satu negara orang Islam tidak ditindas oleh lain daripada Islam. Di Filipina orang Islam ditindas oleh orang Kristian. Di India umat Islam ditindas oleh orang Hindu. Sampai masjid tertua di India tu, masjid tahu tertua di India tu, ya, dipecah, diroboh oleh orang Hindu tu depan-depan mata orang Islam. Nama masjidnya Masjid Babri namanya. Diroboh oleh orang Hindu tu gunakan kapak besar lah, petukai yang besar tu lah, bulldozer lah. Orang Islam tengok aja. Tak boleh nak buat apa. Kenapa? Kerana yang pertama mereka ramai orangnya, yang kedua mereka lengkap senjatanya, dan yang ketiga mereka dikawal oleh tentera-tentera India yang beragama Hindu. Jadi orang Islam tengok je tak boleh buat apa. Habis ganap satu masjid yang paling tua, namanya Masjid Babri. Sekarang dah tak ada masjid tu dah. Habis ganap. Ya, udah tinggal padang Tukukor apa? Padang jarak, padang Tukukor. Udah tak ada apa. Ya, mengadu kepada OIC. Ya, negara-negara Islam mengadu kepada OIC. Wahai OIC, masjid di India tu diroboh oleh orang Hindu depan mata orang Islam. Orang Islam tak boleh buat apa? Apa jawab OIC? Oh, I see. Itu aja jawabnya. Oh, I see. Itu di India. Ya, di mana lagi umat Islam tidak ditindas? Di Burma. Coba tengok di Burma, bersusun-susun mayat orang Islam di tepi-tepi sungai. Mayat orang-orang Rohingya tu. Bukannya dua tiga orang, beratus-ratus, sampai angka ribuan pun ada, bersusun-susun di tepi sungai tu. Kerana orang Buddha tu kejam terhadap orang Islam di Burma. Untuk orang Rohingya tu orang Islam tahu. Orang dari Bangladesh dipanggil orang Rohingya, kulit dia hitam. Jadi senang dia kenalnya. Ya. Orang Buddha tu kulit putih macam kita jugalah. Orang Burma tu macam orang Melayu kulitnya. Tak ada macam orang hitam, tak ada macam orang Rohingya tu kulitnya kulit hitam. Kenal senang ya. Mendibunuh ada satu kampung tahu. Sekali bunuh tu 500 orang mati. Ini yang berlaku hari ini ni, kejap ni. At this moment
in this period, dalam ketika ini, itu orang-orang Rohingya itu dibunuh beramai-ramai. Lagi di mana? Di Rusia ada satu negeri kecil namanya Chechnya. Di situ ramai orang Islam. Dulu dapat kuasa otonomi, sekarang ni di bawah kuasaan Rusia. Ditindas oleh orang Rusia. Lagi di mana? Di Filipina. Di Filipina orang Islam ditindas oleh orang Kristian. Di Selatan Thai, siapa ada pernah pergi Selatan Thai? Orang Burma sini, orang utara ni. Dia tahu lah macam mana orang-orang Buddha tu menindas umat Islam di Selatan Thai. 1 bulan puasa mereka mengadakan demonstrasi, orang Islam berdemonstrasi. Mau ditangkap oleh askar Thai tu, diikat sama kaki tangan tu, dicampak dalam lori, buat tindih-tindih, dibawa ke penjara. Sudah sampai ke penjara tu, dah bertindih-tindih, tengok-tengok 65 orang mati. Bukan mati kena pukul, bukan mati kena tembak, mati berimpit-rimpit. Kejam ke dah? Yang kena tu orang apa? Orang Islam semua. Ini yang berlaku. Ini saya belum cerita Palestin lagi, belum cerita Afghanistan lagi, belum cerita Iraq lagi, belum cerita Kuwait. Tahu Kuwait dalam peperangan antara Iraq dengan Amerika dulu. Punyalah kejam tentera Amerika tu. Dibawanya bulldozer, ditambuhnya orang-orang Iraq tu sedang bertahan di dalam parit. Dibawanya bulldozer, ditambuhnya tentera-tentera Iraq tu. Tambuh hidup-hidup, mati hidup-hidup tu. Beratus-ratus ribu mati. Ini tak keluarlah surat khabar. Inilah dia yang berlaku hari-hari. Di Palestin, itu lagi teruk. Di Gaza, macam mana keadaan ditindas orang-orang Islam di Gaza? Tak boleh nak buat apa. Makanan tak boleh sampai, perubatan tak boleh sampai, elektrik malam-malam ini kena gelap. Tak boleh dimasukkan barang-barang bantuan terhadap, kalau orang nak bantuan pun tak boleh. Disekat sempadan-sempadan. Dibantu oleh orang Islam sendiri. Orang Israel tu dia memanglah kafir, tapi dibantu oleh orang Islam sendiri. Orang Islam mana yang bantunya? Orang Islam Mesir. Laluan dari Mesir ke Gaza tu ditutup, tak boleh lalu. Bantuan-bantuan tak boleh lepas. Begitulah. Sudah berlaku ke tak? Jadi benda ini sudah ditahu oleh Nabi 1400 tahun sudah. 1400 tahun yang lampau sudah disabdakan oleh Nabi. Perkara ini akan berlaku. Orang-orang Islam akan ditindas, orang-orang Islam akan dikeronyok oleh musuh-musuh Islam, seperti orang yang lapar mengelilingi dulang yang berisi makanan. Dalam dulang tu ada mi goreng, ada kotia goreng, ada apa? Ada bihun Singapura. Tahu bihun Singapura? Dalam dulang tu. Lagi ada apa? Ada gulai tempoyak, ikan keli gulai tempoyak, ikan patin gulai tempoyak. Orang keliling tu apa buatnya? Takkan tengok aja apa buatnya. Dicubit-cubit, diramai-ramai, dikepal-kepal je. Begitulah orang Islam dibuat oleh orang kafir tu semahu-mahu mereka. Ditanya sahabat, adakah pada masa itu mereka itu bilangannya sedikit, senang aja mereka nak mengapa-ngapakan? Jawab Nabi, bukan, bahkan mereka itu ramai bilangannya. Apa kata Nabi? Bal antum yauma idzin katsir, kata Nabi, sedangkan kamu di akhirat nanti pada masa itu ramai bilangan kamu, katanya. Ramai bilangan kamu. Kasirun, kasir itu ramai lah. Masa itu ramai bilangan kamu. Walakinnakum ghunaun karuna'is sail. Kamu itu ramai. Bahkan kamu pada hari itu ramai, tetapi kamu ramainya seperti buih di lautan. Buih yang hanyut di lautan.
Tak ada kekuatan. Hari ini begitulah umat Islam ramai. Tapi tak ada kekuatan. Kita tak ada senjata yang nak menyaingi senjata Israel. Israel tu apa yang tak ada? Bom ada. Ada. Roket ada. Ada. Senapang ada. Sebab itu tuan-tuan, kita kena lumpuhkan ekonomi Israel tu dulu. Sebab itu kita kena pulaukan barangan-barangan yang apa. Ada syarikat-syarikat yang buat perjanjian dengan Israel. Ada syarikat-syarikat yang buat perjanjian dengan Israel. Sebahagian dari keuntungan mereka disalurkan kepada negara Israel. Disalurkan kepada negara Israel. Jadi Israel dapat duit dari syarikat itu. Apa dia buatnya? Dia belinya senjata. Senjata tu apa digunakannya? Untuk membunuh orang Israel kan? Untuk membunuh orang Islam. Sebab itu kita kena pulaukan barangan-barangan yang ada kaitan dengan Israel. Di antaranya McDonald. Lapor gubernur hentikanlah makan di McDonald tu. Ini dah asal ada kenduri, asal ada dinner, pergi McDonald. Bila pergi outing dengan saudara, pergi McDonald. McDonald tu company Israel. Begitu juga Tesco. Banyak orang suka ke Tesco. Apa hal beli Tesco? Tesco tu company Israel tu yang tak sedar. Begitu juga Nestle. Ada beli Nestle tak? Sekarang ni tengok kang tengok ada minum, ada tak Nescafe? Itu Nestle ada tak Milo? Dari Nestle lah tu. Sekarang ni dah aman dia, bila dah aman tak dah lupa. Lebih lagi company apa? Company apa? Company rokok. Dunhill of London, Peter Stuyvesant lagi. Apa lagi? Tak tahu dia nama rokok, jenama rokok. Marlboro. Lagi? Kingston. Lagi? Camel lagi? Mereka tu semuanya Yahudi punya tahu. Termasuk gudang garam. Gudang garam tu Yahudi punya, jangan tak sedar tahu. Bukan orang Islam punya. Walaupun dia di Indonesia tu Yahudi juga. Jadi keuntungannya tu disalurkan kepada negara Yahudi. Dia dapat duit, apa dia belinya? Dia belinya senapang, dia belinya peluru, dia belinya roket. Jadi ingat ya. Orang-orang yang merokok tu, saya yakin ramai ni merokok, lantak dia. Saya sekali-sekali datang malam lantak dia. Nak marah-marah lah, nak menyolang-menyolang lah. Ingat dia, sekali pui. Apa buat dia orang Israel tu? Pui. Orang Israel buat apa? Tank. Ingat, tengok betul-betul. Pui. Orang Israel buat apa? Tank. Pui. Orang Israel buat apa? Tank. Pui. Orang Israel buat apa? Tank. Kalau dia pui. Orang Israel buat apa? Tank. Yang kena tank tu siapa? Orang Islam. Ini yang berlaku tuan-tuan. Nak marah-marah lah mana nak buat. Lepas ini jangan saya tengok orang merokok lagi. Nak merokok pergi jauh-jauh. Kerana dia membantu. Dia mendapat saham dalam pembunuhan orang Islam oleh orang Yahudi hari ini. Dapat dosa bunuh orang tahu. Yang dibunuh tu orang Islam. Sebab itu semua ulama sama ada di Malaysia ataupun di dunia memfatwakan bahawa merokok itu hukumnya, kali lagi tak berani nak menyebut kuat-kuat ya. Mereka semua mengatakan bahawa merokok itu hukumnya lagi kuat-kuat. Merokok itu hukumnya tu dia macam itu ya. Dan jangan orang menyebut haram kuat tu dia merokok. Ini dia tuan-tuan ya. Pasal apa? Kita lumpuhkan ekonomi dia. InsyaAllah lepas itu kalau kita sungguh-sungguh akan mereka itu akan sedar. Tak adalah mereka itu melampaui batas dalam kezaliman mereka, dengan kekejaman mereka. Sekarang ni orang Islam nak masuk Masjidil Aqsa pun tak dibagi dia mah. Ditahan dia orang Islam, tak boleh semayang pun tak dibagi dia mah. Sedangkan semayang itu ibadah asas. Mana boleh ditahan-tahan orang semayang?
Dalam Islam pun kalau orang Buddha nak sembahyang di kuil tak boleh, nak kita tahan. Kita kena biarkan mereka melakukan ibadah mereka. Tapi tak, orang Yahudi dilarang mereka orang Islam sembahyang di Masjidil Aqsa. Jumaat tak boleh diadakan. Sembahyang waktu tak boleh diadakan. Begitulah dia kekejaman orang Israel hari ini, ya. Jadi mengapa boleh berlaku opini? Mengapa boleh berlaku opini? Tanya sahabat kepada Nabi, ya. Kata sahabat, macam mana boleh berlaku itu, ya. Kenapa? Kerana Allah sudah cabut rasa gerun orang kafir tu terhadap orang Islam. Orang Islam tengok orang kafir tu tak ada takut lagi dah. Lekik je tengok orang Islam tu. Orang kafir tengok orang Islam tu apa tu je. Sudah tak ada rasa takut, tak ada rasa gerun. Ya? Macam orang main bola lah. Pasukan Tali Ayun 6 lawan dengan pasukan Brazil. Agaknya Brazil tu gerun ke? Brazil tu takut ke? Dia tengok pasukan Tali Ayun 6 tu, apa tu ke? Apa tengoknya? Tengoknya pemainnya Haji Zainal pemainnya. Mana bapaknya? Dia main tengok kopi ni dia lawan kita. Ni macam itulah orang kafir tu dengan orang Islam hari ni. Tak ada rasa takut. Ya. Tapi orang Islam pula tengok orang kafir tu takut, gerun, kecut perut. Begitulah. Diterbalikkannya rasa itu. Jadi sahabat masa itu terkejutlah sahabat, macam mana boleh berlaku apa itu? Ya. Macam mana boleh berlaku seperti itu? Ditanya sahabat kepada Nabi, ya. Faqala qail ya Rasulullah. Macam mana boleh berlaku apa itu? Kata Nabi, kerana umat Islam sedang pada ketika itu menghidapi satu penyakit. Nama penyakitnya Al-Wahnu. Apa penyakit ni? Apa namanya? Al-Wahnu. Al-Wahnu. Kalau direkasnya Al-Wahan. Al-Wahan. Ditanya sahabat, wa mal wahnu ya Rasulullah? Al-Wahnu tu apa ya Rasulullah? Jawab Nabi, Al-Wahnu tu dua penyakit. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya artinya apa? Kasihkan dunia. Wa karahiyatul maut, dan takut mati. Ya, hubbud dunia tu kendakkan dunia. Kalau kerana dunia ni macam-macam dia boleh buat. Tapi kerana akhirat macam-macam alasan dia tak boleh buat. Ya. Ngapa tak ngaji? Hujan. Itu kerana akhirat, ya. Ngapa tak datang surau? Apa tak? Sakit perut. Lagi? Cucu balik. Lagi apa? Nantu balik. Ya. Itu sebab tak boleh datang. Tak boleh datang majlis ilmu. Kejap ni alhamdulillah lah. Boleh ramai ni, ya. Itu pun pasal sekali-sekali datang tu. Cuba kalau tiap malam datang. Sabuel lah. Saya dah kutai ngajar ni, tahu. Sekali-sekali di sini tu ramai lah. Tapi kalau tiap malam tu sabuel lah. Ya, makin lama makin merosot, makin lama makin merosot. Ya, kerana hal akhirat ni tak ada cintakan akhirat, tetapi sebaliknya cintakan dunia. Ya, hubbud dunia. Memanglah tuan-tuan dan perempuan, dunia ni dia makin lama makin cantik, makin lama makin menawan, makin lama makin sophisticated, makin lama makin apa? Makin indah, makin lama makin makin canggih. Itu dunia. Ya tak? Ya ke tak? Dunia sekarang dengan dunia tahun 50-an serupa ke? Yang kita dah tua ni tahulah, tahun 50-an pun kita hidup, dan sekarang ni pun kita hidup. Serupa ke mentokar sekarang dengan mentokar tahun 50-an? Tahun 50-an mana rupa mentokarnya? Mana rupa mentokar tahun 50-an? Di Tulis Ensin dulu ada satu aja mentokar orang Melayu makan. Haji Dolah namanya, dia orang kaya di Tulis Ensin tu. Siapa kenal Haji Dolah tu? Duduk di ujung pasal Damar tu orang ni. Dia ada satu aja mentokar di situ, pakai orang Melayu. Yang lain tu Cina aja. Nama mentokarnya atau bangsanya Austin A50 namanya. Austin A50. Dia seorang je pakai ketika itu. Di Kampung Gajah pun ada seorang aja mentokar. Pak Tukang namanya. Dia tukang gunting. Dia seorang aja pakai mentokar tu. Yang lain tu siapa tengok tahu, kalau dia berjalan malam mentokar tu berhambat. Saya daripada dapur berhambat ke tengah nak tengok lampu mentokar. Itu zaman itu. Sekarang ni mana rupa mentokar?
Punyalah canggih. Dalamnya ada aircon, ada televisyen, ada radio, ada berbagai-bagai. Tengok seatnya macam mana. Tengok Citroen tu. Kalau banjir dia boleh naik seatnya, boleh turun balik. Canggih tak? Sekarang ni. Ya. Itu dunia dulu dengan dunia sekarang. Telefon pun dulu dengan telefon sekarang. Serupa ke? Mana serupa? Telefon sekarang dia tengok. Ini boleh merakam ni. Ya. Boleh merakam ni. So ada gambar tuan-tuan yang depannya lah yang nampak dari sini tu, nampak belakang ni. Ada gambar tu dalam videonya. Ya, dalam handphone. Ini boleh angkat gambar ni. Itu kamera dulu. Ya, kamera sekarang ni, kamera dulu macam mana apa? Kamera dulu macam apa? Bersokok kepala tu dulu. Ada cahaya pula ya. Tidak ke pernah dia main tengok apa namanya 6 Jahanam. Mana apa kameranya? Yang angkat gambar penyamun tu. Itulah apa kamera dulu. Ginari cuikik punya canggih. Mentokar lain, kamera lain, makan minum lain. Dulu kalau minum apa? Kalau pergi kedai minum apa? Tuan sana. Minum apa dulu? Teh air. Itu dah handai benar. Itu dah canggih benar tu. Teh air. Ya, kopi air. Milo dah handai benar tu. Ginari cuba tengok minumannya. Macam-macam. Ada mentimun, apa namanya? Jus mentimun, jus tomato, jus korma, jus apa lagi? Macam-macam jenis jus ni sekarang ni. Minuman sekarang ni. Begitu juga makanan. Dulu makan apa? Habis-habis mi goreng, mi rebus, itu aja. Ginari apa makanan kita? Nak mi lakna ada. Tak pernah saya dengar masa budak tu mi lakna. Ginari dah ada mi lakna. Lagi? Mi apa? Apa namanya? Mi kungfu pun ada. Tahu mi kungfu? Ya, mi kungfu. Mi goreng pun tak macam-macam. Ada mi goreng mama, ada mi goreng Bandung, ada mi macam-macam. Mi Helam, mi Bandung dan sebagainya. Sedangkan kalau kita pergi ke Bandung minta mi Bandung bukan ada. Saya baru je tahun sudah pergi Bandung. Ya, tak jumpa pun dia jual mi Bandung. Yang jual mi Bandung orang Malaysia je. Itu dunia ni, makin lama makin canggih, makin lama makin menawan, makin lama makin egik, makin lama makin cantik. Orang saya dulu dengan saya sekarang ni serupa ke? Dulu saya remote-nya dua belah kan tau, sini satu bertemu tengah betul ada juta je rambut sini tau. That was once upon a time. Itu dulu. Sekarang ni rambut pun tak payah. Ini dah panjang ni. Kita dulu tak ada berambut pun dah. Hasil panjang cukur. Hasil panjang cukur. Itu berubah. Jadi manusia makin lama makin kereput, makin lama makin berkedut, makin lama makin lemah, makin lama makin makin terhencut. Mana ada pertembungan antara dunia dan manusia? Mana ada berjumpa antara manusia dan dunia? Tak ada. Itu sebab dunia ni menipu daya. Ya? Dunia ni apa? Menipu daya. Siapa yang kejar dunia meninggalkan akhirat, dia pasti akan tertipu. Siapa ngabur ni? Tuhan ngaburnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tidak kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Nipu aja dunia ni. Ya. Kadang-kadang dia kejar dunia tu, kejar sampai tak semayang, kejar sampai rasuah, kejar sampai tak puasa Ramadan, kejar sampai menipu, kejar sampai berlaku zalim, kejar sampai menyokong orang zalim, kejar macam ya, sampai tidak menutup aurat dan sebagainya. Akhirnya dapatlah dia dunia, kaya raya lah dia. Kita ingat dah seronok tu ya. Umurnya ketika itu dah 73. Ada ke orang 73? Siapa orang dah 73? Yang bercakap ni lah. Umurnya dah 73. Dunia banyak, duit banyak, udah kaya-kaya, berkusur-kusur dalam poket tu, dapat tu penuh duit ya. Tapi buat apa? Pergi kedai mamak bagi kopi satu, jangan taruh gula. Ngapa jangan taruh gula?
kencing manis. Ya. Haji mau makan apa? Mau makan roti canai baru masak. Oh, panas lagi. Wah, roti canai mana boleh, minyak banyak, kolesterol banyak. Saya tak boleh makan minyak banyak pasal baru apa? Baru bedah jantung. Banyak tak boleh makan banyak minyak. Ya. Tak boleh ke haji? Tak boleh. Oh, sedap haji. Baru masak juga. Kambing ada, ni gulai kambing ada, lembu ada, ya, ayam ada. Apa jawabnya? Tak boleh. Saya mana boleh makan kambing. Pasal apa? Pasal apa? Udah darah tinggi. Apa rahsianya kopi pahit? Tak boleh. Betul? Makan roti tak ada boleh colik dengan kuah. Apa rasanya? Duit banyak besar-besar. Ya. Itu yang dia menipu daya tu. Dunia tu menipu daya. Oh, haji tak boleh makan kambing ke? Tak boleh. Oh, darah tinggi nanti. Oh, tak apalah. Ini ketam ada, kerang ada, sotong ada. Mana boleh makan itu? Apa pasal tak boleh? Gaul. Atas haji mau makan apa? Kasih itu roti bergali. Saya colik sama itu kopi pahit. Sudahlah. Tertipu kedah. Tertipu kedah. Tertipu itu yang Allah kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiada kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Tapi itulah dia penyakit manusia hari ini. Hubbud dunia, kasihkan dunia. Sampai meninggalkan akhirat. Ini sebab kita sekarang ni sedang menghadapi penyakit al-wahnu. Kerana kita ni hubbud dunia, kasih benarkan dunia. Seolah-olah kita akan hidup dalam dunia ni selama-lamanya. Seolah-olah kita tak mati. Seolah-olah kita tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita tertipu sekarang ni, ya. Dan bila kita tertipu, musuh-musuh senang mengeronyok umat Islam. Ya. Itu dia, ya. Belum baca lagi huraiannya, baru maknanya baru. Ya. Banyak benar kerang-kerangnya. Kita baca huraiannya. Umat Islam akan dikerumuni oleh orang bukan Islam, yakni bangsa-bangsa dari seluruh dunia. Semua akan mengelilingi umat Islam. Tengok dalam dunia ni, mana yang tak bergaduh? Antara orang Islam dengan orang kafir, mana yang tak bergaduh? Saya sebut. Di Malaysia ada tak? Heboh pasal kalimah Allah, pasal Bible dia rampas dah. Heboh, ya. Tu di Malaysia ni. Di Thailand bergaduh antara orang Buddha dengan orang Islam. Di India bergaduh antara orang Hindu dengan orang Islam. Di Filipina bergaduh antara orang Kristian dengan orang Islam. Di China bergaduh antara orang komunis dengan orang Islam. Di China tu bergaduh tu tau, bukan senang tau. Bergaduh sana tu dengan Islam yang ada di apa ni, yang Puak Ghur. Ada apa nak, bukan Ghurur, apa nama bangsa yang tu, bangsa datang dari Turki ya. Bergaduh di China tu. Begitulah bergaduh saja. Lagi di mana? Di Kashmir bergaduh antara orang Islam dengan orang Hindu. Lagi? Di mana lagi? Di Afrika bergaduh. Ada pula satu negara di Afrika tu dilarang orang Islam mengamalkan Islam. Puasa Ramadan tak boleh, sembahyang tak boleh. Itu pemerintah di Afrika tu melarang orang Islam mengamalkan Islam di negara Afrika. Punya hebat tekanan terhadap orang Islam hari ini. Kita ni alhamdulillah lah, belum ada orang melarang kita sembahyang lagi. Cuma tak sembahyang tu bukan kerana larang, kenapa? Kerana pemalas aja. Ya. Tapi maksiat biasa aja. Itu di Malaysia. Di Turki pun macam tu. Maksiat macam itulah, berleluasa. Yang tak puasa Ramadan macam kita di Malaysia ni aja. Macam tu juga di Istanbul. Ya, mereka amalkan Islam macam orang Melayu mengamalkan Islam. Tapi oleh kerana mereka tu ramai, bila waktu-waktu sembahyang tu ramai lah. Kerana mereka tu bukan kerana kerana mereka tu penduduknya memang ramai. Jadi yang rajinnya pun ramai lah juga, ya. Yang malas lagi ramai. Itu dia. Dikerumuni umat Islam seperti orang lapar mengerumuni hidangan, atau sama seperti singa-singa lapar mengerumuni seekor kambing. Lihatlah apa yang sudah terjadi setelah berakhirnya era perang dingin. Perang dingin ingat? Tak ingat ke tahun 60-an perang dingin antara Amerika dan sekutunya juga dengan komunis dan sekutunya. Tak ingat ke demikian ni? Perang dingin tu berlaku tahun-tahun era tahun 60-an. Di dunia ni dipanggil perang dingin, Cold War.
antara NATO. Tahu NATO? NATO. Natural Nations of Atlantic Treaty Organization. Namanya NATO. Amerika, Britain, Perancis, Itali dan sekutu-sekutunya namanya NATO. Melawan dengan tentera-tentera yang dikuasai oleh Rusia. Soviet Union pada ketika itu, ya. Itu perang dingin lah tu. Dipanggil Cold War pada ketika tahun 60-an dulu. Ya. Lihatlah apa yang sudah terjadi setelah berakhirnya era perang dingin. Sudah tak ada lagi perang dingin. Rusia dah tumbang, Soviet Union dia jatuh, dah tak ada dia komunis dah tumbang. Iaitu ketegangan antara dua negara super power. Apa itu super power? Kuasa besar. Super power namanya. Kuasa yang besar. Amerika dan Rusia. Dua tu bertelagak, Rusia dengan Amerika. Bukan kawan dia, Rusia dan Amerika tu dah bertelagak. Kini musuh utama Amerika dan Barat adalah umat Islam di seluruh dunia. Amerika memusuhi umat Islam, Rusia pun memusuhi umat Islam. Seluruh dunia umat Islam ni ditindas. Di mana-mana pun umat Islam ditindas. Ya. Kerana Amerika dah tak ada lagi saingannya. Rusia dah tewas. Soviet dah tewas. Tinggal dia aja berkuasa. Jadi musuh utamanya orang Islam lah. Dia macam anjing berlaga dengan anjing, anjing bergaduh dengan anjing. Dia tu kong kata anjing ni, anjing kong nak berlawan. Tiba-tiba tengah nak bergaduh tu, lalu seekor kucing. Kata anjing tu, kita berhenti dulu, jangan bergaduh dulu. Kita bantai kucing tu dulu. Ya. Jadi dua-dua anjing tu ngejar kucing tu dulu. Dia memang bergaduh melawan kucing. Macam itu sekarang ni berlaku terhadap umat Islam. Ya. Hindu bukan berbaik-baik dengan Kristian, tak ada, mereka bergaduh juga. Tapi sekarang ni buat masa ni mereka berpakat. Tak usah kita bergaduh dulu, ya. Kita sama-sama berpakat, bersatu menentang orang Islam. Jadi sekarang ni bukan masalah Kristian berlawan dengan Hindu, bukan masalah Buddha menentang Kristian, bukan masalah Buddha menentang apa. Ini masalah hari ini, Islam ditentang oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam bergabung nak menentang orang Islam. Ini yang berlaku hari ini. Semua Buddha, Kristian, Hindu, lagi apa? Yang tak ada agama, komunis, semua berpakat untuk menentang musuh utama mereka, iaitu Islam. Itu sebab kita sekarang ni susah. Memang berlakulah sehinggalah munculnya Imamul Mahdi dan Nabi Isa AS. Benda ni memang berlaku, tak dapat dielakkan. Memang sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Kini musuh utama Amerika dan Barat adalah umat Islam di seluruh dunia. Itu sebab bila sebut Islam aja dikaitkan dengan terorisme, dikait dengan pengganasan, dikaitkan dengan pembunuhan, dikaitkan dengan kezaliman. Padahal mana lebih zalim? Orang kafir atau orang Islam? Orang kafir lebih zalim. Tapi yang terkenal di kalangan orang Barat yang zalim siapa? Orang Islam. Ini yang berlaku hari ini. Umat Islam di seluruh dunia diremehkan, dihina, ditindas dan dibantai. Dia mengata bantai ni. Dibantai tu diperopoh lah. Yang melakukannya terdiri dari berbagai-bagai bangsa dan agama. Ya. Cuba tengok filem-filem yang keluaran Hollywood tu. Semua, ya, sama ada filem menentang Arab, menentang Islam, semuanya membantai umat Islam. Semua menyebutkan Islam ni agama yang ganas, agama yang zalim dan sebagainya. Orang-orang komunis Soviet dahulu memerangi umat Islam di Afghanistan. Ingat ke ketika Soviet memerintah Afghanistan, menakluki Afghanistan? Maka dari situlah timbulnya Taliban, untuk menentang orang-orang komunis di Afghanistan tu. Orang Kristian dan Yahudi ya dari dahulu sampai sekarang menindas umat Islam di Palestin. Ya, orang Kristian itulah, dan begitu juga orang Yahudi. Amerika tu menyokong orang Yahudi, sebab itu orang Yahudi tu boleh bertahan sampai sekarang ni, kerana masih dalam sokongan Amerika Syarikat. Umat Islam tak ada pilihan, kena menyokong Amerika. Kalau tidak, mereka tak dapat bantuan dari Amerika.
Arab Saudi terpaksa menyokong Amerika. Tak boleh nak menentang Amerika. Demo bukan tak tahu Amerika tu menyokong Yahudi. Tapi terpaksa juga. Kerana mereka hendakkan bantuan dari Amerika. Ya. Sampai sekarang ni ya, menindas umat Islam di Palestin. Orang Hindu memerangi umat Islam di Kashmir dan India. Padahal di Kashmir tu majoritinya orang apa? Orang Islam, tapi pemerintahnya orang Hindu pemerintahnya. Umat Islam dibantai habis-habisan di Bosnia dan sebagainya. Baru nak wujud negara Islam di Asia Barat. Di Asia Barat tu Bosnia, Kroasia dan sebagainya baru nak wujud. Uzbekistan. Sudah dibantai oleh orang-orang Kristian Ortodok di sana. Orang Bosnia tu ditekan oleh mereka, dibunuh oleh mereka. Beratus-ratus ribu mati begitu saja dibunuh oleh orang Kristian Ortodok tu. Kerana mereka mereka berazam tidak boleh melihat satu negara Islam muncul di Eropah. Dia bertanda ada negara Islam yang muncul di Eropah. Bosnia tu semua orang Islam, tapi sudah tak ada amalkan Islam. Sudah tak ada mengamalkan Islam. Kami pernah singgah di Uzbekistan, tempat Islam dia. Uzbekistan tu di negara dia yang ibu negaranya namanya Tashkent. Di bandar Tashkent tu kami pernah singgah di situ. Kami sampai sana waktu semayang dah tiba. Kami pun semayang ramai-ramai. Orang Tashkent tu terbeliak nengok kami, terkejut. Apa buat deme ni? Orang semayang pun heran deme nengok orang semayang. Tak pernah deme nengok orang semayang. Sebab itu ada orang Uzbekistan tu ngabur pada saya. You go to Tashkent, you don't eat meat, kata. Because there the meat not halal, kata. Dia cakap bunyi itulah, bukan dia cakap orang putih pun, itulah bunyinya. The meat there not halal, no cut according to Islamic rights, kata. Tak ada sembelih ikut orang Islam, kata. Don't eat meat, kata. Faham ke ni? Jangan makan daging, kerana daging yang ada di Tashkent itu tak halal ketika itu. Itu tahun 90-an lah kami pergi umrah, singgah di Uzbekistan, singgah di Tashkent. Kerana Islam sudah tidak diamalkan oleh orang Islam di sana. Baru-baru inilah baru Islam nak naik di Tashkent, di Uzbekistan, di Turkmenistan dan sebagainya. Yang tan tu semua Islam tu tahu. Yang ada negara-negara yang ujungnya tan Gohikistan tu, itu Islam tu. Lagi apa? Orang Hindu memerangi umat Islam di Kashmir atau India. Umat Islam dibantai habis-habisan di Bosnia dan sebagainya. Terbaru dan ini terjadi ketika menulis buku ini, kegairahan Amerika untuk menyerang Iraq. Ketika itu Iraq di bawah Saddam Hussein. Dikatakannya Saddam Hussein itu memiliki senjata pemusnah. Itu yang mereka pergi menyerang Iraq tu. Dituduh mereka Saddam Hussein tu memiliki senjata pemusnah, weapons of destruction, kata dia. Padahal bila dah mereka menguasai Iraq, tak dapat pun senjata. Cari tak ada, benda tu tak ada. Mereka tuduh dia mengatakan Saddam Hussein tu memiliki senjata pemusnah, weapons of mass destruction, kata namanya. Itu yang berlaku. Sehingga Saddam Hussein ditangkap, dipenjarakan, dibicara dan dihukum gantung, dibunuh. Macam itulah tu. Ini semua rancangan-rancangan dari Amerika berlaku tu, ya. Mengapa ini berlaku? Umat Islam pula nengok aja. Setengah tu ada yang bersetuju pula tu. Amerika menyerang Iraq, setuju umat Islam. Bagus kena. Maka digambarkan Saddam Hussein tu sebagai manusia yang liar, manusia yang ganas, manusia yang tak ada berperi kemanusiaan. Itu digambarkan tu. Kita pun setuju. Ya. Itulah. Mengapa umat Islam terlalu lemah? Mengapa ini berlaku dan mengapa umat Islam terlalu lemah? Apakah kerana umat Islam merupakan penduduk minoriti di dunia? Minoriti ke? Tak ada 1/5, bukan minoriti, ramai tu. Nak kata majoriti tidaklah, tapi bukan minoriti. Kalau minoriti tu 1 dalam 1000, ini 1/5 daripada penduduk dunia. Ramai lah tu.
Ya, di Amerika tu dia Islam ni agama yang ketiga besarnya. Ya. Penduduk Islam tu ialah penduduk yang ketiga besarnya di Amerika. Yang pertama Kristian, yang kedua Yahudi, yang ketiga tu orang Islam. Ya. Ramai tu. Di China pun ramai. Ya, adakah dia menjadi minoriti? Jawabnya tak, ya. Jawabnya tidak. Umat Islam lebih ramai daripada Yahudi, Hindu dan Buddha. Umat Islam ramai tetapi terumbang-ambing dan mudah hanyut seperti buih ketika banjir. Itu saya cerita buih tadi lah. Umat Islam ni macam buih. Sebab apa? Sebab tu memang Allah nak hina kita. Ya, Allah nak hina kita kerana kita tak amalkan Islam pada keseluruhan hidup kita. Ada benda yang kita ikut Islam, ada benda yang kita tak ikut Islam. Ya. Ada benda yang kita amalkan, ada benda yang kita tinggalkan dalam